Baik. Kemudian itu cerita apa tuan-tuan, adab kita bila bertemu dengan orang ni lebih kurang macam itulah. Sunat beri salam, kemudian sunat berjabat tangan, kemudian sunat berselang tengkuk, kemudian tuan-tuan sekalian, jangan paling muka masa dia bercakap, lebih khusus tengok ke dia. Ini cerita bab tamu lah, kawan-kawan jumpa. Hak mengaji tajuk lain. Sunnahnya bila kawan cakap tengok kat dia tu. Pasal apa? Kalau mukalih kau lain, dia terasa, aku cakap tak mau dengar ke, dia tak suka ke, kan? Pasal apa dia kalih ni? Tuan-tuan, bahasa kalau orang cakap kita beralih kau lain. Hak tu tak gaduh mengaji. Nak kata tak bagus, tak gaduh mengaji. Betul ke Ustaz? Ya, di rumah kita tu laki bercakap, bini kalih kau lain. Dengar aku cakap ni, kalih kau lain pula. Marah. Sama juga lah bini pun. Abang cik cakap abang ni beli ni, dia kalih kau lain. Tak kira lupa tu orang cakap tengok kau lain. Nah, abang kata tuan, hak faham kata tak molek nah, orang cakap tengok kau lain. Tak gaduh mengaji. Nah, adat pun faham lagu tu. Apatah lagi Nabi pergi sebut, Nabi sendiri buat. Nabi takkan kalih muka kau lain kalau orang bercakap dengan baginda. Hingga kawan tu yang beralih, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi mengaji dia lain pula. Dia tak boleh kau lain, duduk ke bawah saja. Khutbah pun sama. Tu khatib baca bombang tuan khutbah. Makmum bagus tak beralih sebab adabnya lagu tu. Tapi dia tengok bawah saja. Pasal apa Ustaz? Ilena. Dia menyengguk, dia mengantuk dan sebagainya. Itu tajuk lain tuan. Lena ni selalu kira lah ni yang kata dalam majlis. Tuan, mesyuarat pun lena. Ada orang tu terkenal. Dia tu tak bayar dah datang mesyuarat lena. Dia jadi ahli mesyuarat tak apa lagi. Jadi pengurusi pun lena. Tapi orang sebelah kena cek. Tak nak kita. Amoi pada semua. Lena sungguh. Tapi saya tak sebut siapa-siapa. Adalah orang yang mana berkarakter lebih kurang berkarakter lebih kurang macam tu. Dia kuat lena. Itu Ustaz, saya ni pasien mengantuk. Nak berjalan tu bawa kereta ke apa api lebih kurang 1 kilometer. Kadang-kadang kena berhenti 2 kali. Bukan teka-teka harian. Tu saya ada istighfar banyak-banyak. Pasal apa? Takut rasa berdosa banyak. Sebab apa? Sampai pejabat lewat sedia. Pasal apa? Pi awal tapi sampai lewat. Kata pasal apa? Kena berhenti lena juga. Kau tak berhenti lena, takut lena terus. Pasal dia bawa kereta, kau tak berhenti lena mengantuk, takut lena terus, tak jaga-jaga dah. Maka kena lena. Mesyuarat tuan kan jadi katakan ahli tak apalah lena kan. Ni jadi pengurusi pun lena juga. Nak habaq kata. Tapi tak, kalau macam tu tak ada penumpuan lah. Akhirnya orang hilanglah respect. Mesyuarat pun lena. Dia mengurusi pun lena, buat tulisan dengan lena, tuan-tuan. Ini antara yang Nabi tunjuk kita bagi fokus. Kalau kamu jumpa dengan orang sembang, dengan orang bincang, dengan orang mesyuarat, dengan orang kalau dia bercakap apa-apa, sila jangan kalih muka, tengok dekat dia. Apa dia? Fokus. Beri perhatian. Supaya kawan hak bercakap tu, dia rasa semangat. Sebab aku bercakap ni tak sia-sia awak, pakat tengok je. Tuan, kena pula pengurusi tu perempuan. Lagilah bagi perempuan. Pengurusi mesyuarat tu perempuan. Cegak pula muda lagi. Kita tak kalih tak sunnahnya jangan kalih muka. Tuan nak abang mai. Tapi tak apalah, itu antara adabnya. Baik. Kemudian dia sebut lagi antaranya bila berjumpa ni cara duduk tu. Hangku jangan holok kaki pergi ke kawan.
Tuan-tuan, bagaimana tak elok kita uluk kaki, unjuk kaki ke arah kiblat, juga nak tak manis kita unjuk kaki ke arah orang depan kita. Baik, kita baca. Ketahuilah kiranya ya saudaraku sekalian, berjabat tangan itu ialah menyorongkan tangan kanan sendiri ke tangan kanan seorang yang dijumpa pada waktu berjumpa itu, serta berpegang-pegang sebentar. Itu makna berjabat tangan. Tuan-tuan, suar dulu ke, dia suar mek ke, atau pakai-pakai dalam suar belaga tengah-tengah ke? Aci. Yang sebetulnya tapak tangan, belaga tapak tangan, perut tapak tangan lagu tu. Ni yang asal namanya musafah. Ni tangan saya sendiri tu nampak kekok lah. Kalau kawan kita lagu tu lah. Belaga perut tapak tangan. Hak macam belaga belakang ni cerita kemudian. Tak apa, itu asasnya. Maka perbuatan yang demikian itu disuruh oleh syarak kita kerana mendatangkan perkasihan dan bersayang-sayang dan berjinak-jinak hati, dan Allah Ta'ala akan ampun dosa orang yang berbuat demikian. Tuan-tuan, ini antara faedah akhirat kita. Di dunia bertambah kasih sayang, di akhirat dosa hilang. Sebab apa? Berjabat tangan. Ustaz, berjabat tangan dosa boleh hilang? Ya. Siapa kata? Quran bagi tahu. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan menghilangkan dosa. Setiap kebaikan yang kita buat itu akan menghapuskan dosa. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan dosa kita. Berjabat tangan itu baik ataupun tidak? Jawapannya ya, berjabat tangan itu perbuatan yang hasanat. Pasal apa? Nak tahu lagu mana? Kerana Nabi yang suruh, Nabi yang buat. Pasti Nabi suruh, dan apa yang Nabi buat itu benar tu baik. Maka yang baik itu bila kita buat, yuzhibna as-sayyi'at, akan menghapuskan dosa kita. Yakin lah tuan, tukar berjabat tangan tak kira. Salam kita tu, salam pula. Dia semua salam kita tu, suar pula. Orang sama sampai lebam tangan. Pasal apa dia dosa banyak? Pasal apa? Dah dosa banyak ni, nak cara padam dosa, salam banyak kali tuan, sampai lebam dengan kawan tu. Ni pun panjang cerita lah. Dia ketika berjumpa, hak mula-mula, dan ketika nak balik pula nak berpisah. Ni tuan, duduk semah sejam, 100 kali salam. Pasal apa dia dosa banyak kemarin, hari ni salam banyak sikit. Sampai lebui dengan kawan tu. Merah menyala tuan-tuan sekalian. Itu pun tak betul lah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Dan faedah dunia kompon, berkasih sayang, hormat, menghormati dan sebagainya. Baik, titik situ. Saya nak ulas sikit berkaitan cara-cara, kaifiat yang orang duk salam yang berlaku depan mata kita. Saya tengok satu grup muslimat. Dia buat salam lagu ni. Dia buat lagu tu. Tak tahulah tuan ni ada kot tanda geng mereka ke, grup mereka ke. Lagu tu dia ada tanda jenazah, saya nak sebut tadi pada ibu jari ni belaga tuan. Dia kenal lagu tu. Satu. Yang kita jumpa juga tuan, geng tiga lain. Tiga lain dia tak pernah nampak sangat, tapi dia kena kuat. Kuat lah. Lah. Ya, tiga lain sebab tiga kali cari. Tiga kali kuat, tiga lain. Mana kita ni serupa. Kalau tak kuat itu maknanya kita kuat, mana dia bukan. Dia tak ambil borang lagi lah tu. Tiga lah. Macam-macam. Ada pula tempat sekalian pasien belakang ujung jari lah. Hak ni melawak dengan kawan dia bukan betul. Bukan betul. Dia nak ambil saja, nak ambil melawak dengan kawan. Second belakang lagu tu saja.
Baik, tapi tentu ada situasi yang kita ni tak boleh nak suar tangan. Sebab apa? Tengah makan. Lepas makan, tangan tak basuh lagi. Tiba kau tu nak balik, tuan. Saya minta bagi dia nak balik, minta maaf nak kerja sikit, dia pun suar tangan. Kita tak basuh tangan ke ni? Suar tuan lagu tu. Cik pegang tan ni, dia pegang tan ni. Ada belagar tan ni. Macam-macam lah. Pasal apa? Dia faham, tak boleh buat hak asal, buatlah hak ganti dia lagu mana pun. Tuan-tuan, jangan sampai tahu lagu tu. Tapi kita pun dah terikut juga kadang-kadang, betul tak ni? Dah tangan kita tuan tak basuh lagi. Nasi dengan gulai apa nama, kuah campur. Nasi kandang tuan, nasi kandang kuah campur. Bung macam-macam, tak basuh lagi. Yang pentingnya tak basuh lagi tu. Jadi kita bila nak salam tu, kita basuh lagu tu dia pun. Kita suar tangan, lengan dia pun. Pegang lengan kita. Kita suar pun, bau lah kita. Kadang-kadang tak suar apa, dia tepuk belakang kita. Nah, abang kata nak ambil ke tu salam tu, tapi tak boleh nak buat lagu nak. Kawan tangan tak basuh lagi. Tuan-tuan. Baik. Itu yang kita berjumpa lah. Dan law ni, hari kita jumpa pasien baru ni, PKP ni tuan, lagu tu. Jabat lagu ni pun tak, kuik bujari pun tak, kuik tapak tangan pun tak, tuan. Suara tangan pun tak, lagu tu saja. Jumpa? Tapi main seorang dua tak payah, kita pun dia suara juga kita pun. Bukan isu apa, isu corona ni tuan-tuan. Maksud saya, abang kata orang baling, kompon orang tak salam lah. Mana ustaz baling ah? Baik ustaz sihat no. Asal cadang nak salam juga. Ustaz baling no. Alhamdulillah. Baling ah. Ustaz sihat no. Kat tengah lagu tu. Hana suara tarik balik. Ustaz baling no. Tuan-tuan, contoh saja. Tak apalah, itu pencegahan. Bahkan sehari dua ni hak salam, hak kita mengaji ni. Hak salam yang tersunnah, hak berjabat tangan ni pakat pi duk. Orang kata apa ni? Second tangan, perut tapak tangan, belaga perut tapak tangan ni tuan. Kau sampai tahap boleh menjangkitkan corona tu, haram pula hukumnya. Hak ni kena faham sungguh lah. Pasal apa saya kata lagu tu? Ada orang tuan, dia tak kira lah. Dia duk dengar tok guru duk habaq, jabat tangan tu sunat. Hang tak sudah habaq corona lah. Nak habaq kata berjabat tu haram. Tuan-tuan, lagi-lagi tak dengar. Kita kata hukum itu ada sebabnya. Al-ahkamu taduru ma'illatiha. Hukum agama ni, wajib ke sunat ke haram ke haram ke makruh, dia duk pusing ikut sebab dan alasan. Tak ada apa, suasana elok, kondusif, sihat, tak ada jangkitan virus, sunat jabat tangan. Bahkan wajib kalau dia bernazar. Pak, kalau cik boleh pi mengaji gini, cik nak salam jumpa dengan Tok Syekh nak berjabat tangan. Tuan-tuan, dapat sungguh, jadi sungguh hak dia nazar tu, wajib kena buat lah. Pasal dah nazar hak sunat, bila nazar jadi wajib. Tapi yang haruslah. Kau cakap, Pak, kalau cik dapat tulisan baik Panama ni, stamp esok lusa ni, cik nak jabat tangan dengan Siti Nurhaliza contohlah, sebut bila dia menazak lagu tu. Tu kalau jadi cemerlang pun tak boleh, sebab haram hukumnya. Contoh, sebab apa? Dia bukan mahram kita. Saya nak habaq lagu tu lah. Baik, hukum tu dia berubah. Maka dengan suasana corona yang kita bimbang takut berjangkit, yang bawa mudarat pada nyawa ni, hukum berjabat tangan yang sunat itu telah berubah kepada kadang-kadangnya jadi haram balik, kadang-kadangnya jadi makruh balik, kadang-kadangnya jadi harus. Tuan-tuan, jadi saya nak habaq hak tu supaya orang faham. Tak jadilah hak cengih macam hak kawan kita tok bilai sebuah masjid. Yang secerita baru ni dalam kuliah 2 minggu lepas, tentu kalau ingat lagi lah. Cengih tak cengih bila kata tak boleh pergi jemaah di masjid ni kerana corona ni. Dia kata apa? Takut Tuhan ke takut corona? Takut Tuhan ke takut corona? Hak bagi mati tu Tuhan, bukan corona.
Tiba-tiba masa tu tak benarkan berjemaah. Tuan-tuan, 3 orang saja. Tiba-tiba dia pergi jemaah ada orang lain mai. Jadi jabat agama buat pemantauan, penguatkuasa. Nah, dia pun ceramah gini sebab ceramah pandai dah. Dia polis mai. Polis mai tu dia cendah dulu. Lepas gagah tunggu 1000. Itu hak saya marah tadi. Hak kata, "Hai, masjid ni kena buka kali tutup. Ini imarah, mana boleh tutup." Tuan. Saya marah polis mai. Polis mai dia berkata dia cungit dulu. Pasal apa? RM1000. Tanya dia, sayang duit ke sayang Allah Ta'ala? Tanya aku tu ke dia. Sayang duit ke sayang Allah Ta'ala? Dalam Allah tu sayang, duit pun sayang juga. Habis tu bagi depa jawab dah. Nah, abang kata dia duk faham hukum lagu tu tak berubah dah. Dah kata jemaah tu jemaah sampai bila-bila. Tengok keadaan. Tak boleh jemaah, marah kita. Ni langgar hukum. Ini fardu kifayah ni. Ya. Duk pegang tu sampai ke mati. Kita kata hukum itu berasaskan sebab-sebab. Ada 3 sebab tuan-tuan menyebabkan hukum tu berubah. Kerana punya pasien takut jangkitan tuan-tuan virus boleh menyebabkan kematian, maka jemaah pun dah tak boleh. Duk kata jemaah tak boleh di masjid biasalah, Jumaat pun tak wajib. Masa baru awal tu. Nah, abang kata hukum tu berubah. Jadi hak pasien salam ni, tak tangan ni, tuan-tuan sebenarnya tak ada dalam agama kita sunat macam ni. Tetapi menggantikan pejabat yang dilarang kerana corona ni, tuan-tuan, cara lagu mana abang kita hormat kat dia? Nak tunjuk lagu mana? Kan? Jadi cara yang tuan pernah diamalkan oleh dunia, ada sebahagian negara lagu ni cara hormat. Tuan-tuan, Jepun lagu tu dia dikatakan bukan sahaja Jepun, Syiah lagu tu juga. Panjang cerita. Lah dia kata pakai Syiah habis dah. Pasal apa? Semua lagu tu. Ni bukan cara Syiah, ni kerana habaq tanda hormat dan kerana corona dan kerana tak digalakkan, tak diberikan berjabat tangan. Ganti lagu tu Pasal apa tadi Ustaz? Awak tak tang ni. Pasal apa tak tang dada ni? Awak tak tang ni. Tak tang tuan larilah kawan tu. Ayo yo, faham tak? Ni tak tangan lagu ni. Aduh, main beladah. Tak tangan lidah. Nak tangan nak tekan tang telur pun. Bukan seluar koyak. Nak tak tahu nak tuan. Nak tak di perut, orang faham. Nak kena belanja ni lapang kot. Tak ada dah tempat tu yang sesuai. Tang ni hati kita. Mana awak di hati saya. Boleh faham lagi tak? Kita nak berjabat tangan dia sunnah Nabi, tapi tak boleh sebab corona mari. Nak habaq kita dengan dia ni, ya, nak tak ada masalah apa, nah, sahabat macam biasa, nak jabat tak boleh. Kita pun tunduk ganti dengan secara yang nampak kita juga sayang dan hormat dia. Tak tahu ni. Tuan yang buat lagu tu pula tuan panjang cerita. Ni Ustaz ni Syiah dia kata, saya takut orang kata Syiah pula. Habis nampak aku nak jabat tak boleh. Saya buat lagu tu kat dia. Tuan, kalau hal lelaki tak hajar kena perempuan. Tuan nanya kita. Bini duduk sebelah pula lagi nanya. Nak habaq mai. Itu suasana yang kata hari ni. Dan saya duk tengok juga hak pasien nakal pun ada. Salam tu betul dah, jabat tangan kak tuan. Tapi anak nakal tu dia pergi ramah pula. Dia pergi ramah tak aduh tuan. Sakit gak ni belaga bagi tulang jari ni. Ramah kuat Dia dah sihat dia buat gitu. Sihat sampai ambil ramah. Allah tuan. Saya ada orang rapat dengan saya dengan dia saya tak salam. Bagi salam ialah Assalamualaikum. Sihat lagu tu. Pergi suara tangan tak mau. Ustaz ni sunnah ni. Betul. Pasal apa? Tak ada orang dia suka melawak kita. Suara je dah ramah. Dia pula sampai kita dah lagu tu. Tuan, hak nak jadi baik dia marah pula dah. Jadi kita pun tak selesa. Sebab tu bila sunnah ni kita buat betul-betul. Kalau sambil nak melawak tuan, akhirnya hilang sunnah tadi. Kawan nak seronok dia jumpa kita tuan, akhirnya dia kuih tawak pergi lagu tu.
Mungkin bagi dia mesra sebab kita ni best friend, kita ni kawan rapat, nah melawak. Ya tuan-tuan. Cerita di belah Pondok Hampak Pendang dulu ni, tahun 80-an 90-an lagi kasar. Kenduri menikah tuan sekalian. Nah abang kata mesra ni kawan-kawan ni, duk main sekali, duk tuan-tuan duk berjanji sekali, apa semua kadang-kadang duk masak ke kenduri darah ni. Dia ada satu tuan-tuan, perangai. Lepas dah habis dah masak apa semua tu, kan dah orang kata duk mengidang lah. Hak geng kedohok. Geng kedohok faham no? Geng hak duk masak ku dapur belakang. Macam-macam. Ada yang ambil sabut. Nah, dulu kan pasien duk kukuk nyok sendiri tuan sekalian. Zaman santan hak mesin tak ada lagi ni. Dia pergi ambil sabut tuan, pilok lomo tarik bawah kawah. Nah, mai kawan rap tarik muka. Tu melawak cara kasar. Kawan tu arang cepat minyak tu bekas senang nak keluar. Jenam bom minyak gas tu dah. Tok tenyeh lawak kasar. Tak tahu. Ayak basuh pinggan tu. Ayak basuh pinggan. Ha, dia pergi cedok tambah sengah, pum tuang atas kepala orang. Abu pada. Depa nak habaq keakraban. Mesra, boleh melawak kasar. Tapi sebenarnya tak selesa juga. Tambah pula ada orang luar tengok Allah depa ni lolaknya. Depa seronok pakai lawan balas lendang tu. Tuan. Lama-lama aku tu main pun lari ke jawab takut dia lomok larang pula. Ha, jadi tak baguslah. Nak habaq kata mesra tu okey. Melawak silakan. Sampai pejabat tangan ramah tu sampai kau duduk. Sampai jinjak kaki ni apa cerita? Dipulas tangan sampai jinjak kaki. Aduh lepas. Tuan, maka hilang sunnah tadi. Nak menambah kasih sayang berjabat tangan, akhirnya tuan makin renggang. Duk taram pula. Tak apa, nanti aku jumpa pula aku nak ramah tangan dia pula, nak pijak kaki sekali. Panjang cerita. Nah, tuan-tuan, sebab apa? Tak ikut adab yang sebetulnya. Terus tuan-tuan sekalian. Muka surat sebelah nah, tak habislah. 238. 139, masalah berjabat tangan dengan lekas memalingkan muka itu tidak bagus perangainya. Hak pasien jalan cek lepas terus. Kemudian tengok tuan-tuan tak semai kali muka. Dia kata kurang bagus perangainya. Yang demikian itu dengan dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat demikian sebagai tersebut dalam sepotong hadis pada masalah 138, kerana orang yang lekas memalingkan muka berhadap ke tempat lain alamatnya tidak berat dan kurang mulia di hati orang yang berpaling itu. Nah, tak ada nak sembang lagi kali kau lain dah. Tengah-tengah sembang kalih kau lain. Tengah-tengah sembang, tuan-tuan, dia langut kau lain. Dia ni tak suka aku kan ni. Nah, tak mau sembang aku kan ni. Tidak. Tuan-tuan. Dengan kerana itu tidak menjadi kepujian jumpaan yang demikian, melainkan kerana ada satu pekerjaan yang fardu dan lazim, lekas terhadapnya sahaja. Maka ia itu lebih beradabnya minta uzur kepada orang yang palingkan diri daripadanya. Kita beri salam kepada dia, jumpa dan nak sembang, lama tak jumpa pada raya-raya ni kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat no? Dia berkali kau lain. Sihat. Balik bila? Tengok kau lain pula. Kata apa? Dah balik bila? Balik bila tuan-tuan? Kita bercakap depan dengan dia jarak 1 meter tuan. SOP punya cerita ni. Tiba dia buat tanya 3-4 kali, faham dia tak ambil penumpuan. Kita pun tuan buat cara kita, ikut sunnah juga ni. Duk sembang ni orang yang kita rasa macam tak pernah suka kita tu. Sembang kali kau lain, sembang tengok kali sembang tanya pula hang kata apa tadi? Hang kata apa tadi? Dua ulang 3-4 kali. Kita dah timbul dia ni tak apa kenal aku sembang ni. Kita pun minta maaf saya dah kerja sikit. Assalamualaikum. Buat gitu pula. Kita minta maaf lah, saya dah kerja sikit ni. Ada menteri besar telefon.
Abang bila guna pun, ha? Saya dah minta maaf lah. Nanti jumpa lain. Nyong-nyong bila kutu. Wah, hati kita tu fikir, dia ni orang sembang pun tak layan. Sembang pun nombak kali kot lain. Tapi lah kerana kita daripada dua gagah tunggu lama dengan aksi macam tu, koi taram teruk lagi. Koi ada pendam teruk lagi. Dan ni kita pula tuan-tuan tukar tune sikit kata, tuan, Allah saya dah kerja sikit minta maaf lah. Ada hal sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun nyompi. Lega rasa. Siapa duduk dengan dia takut duduk taram lagi teruk. Pendam lagi teruk. Itu yang diajar kepada kita. Tuan-tuan, no? Kalau kita jumpa dengan orang, kita duduk sembang dengan dia, tiba-tiba dikali kolen, tengok kolen, dia buat tak beri, buat tak reti, buat tak dengar. Sunnahnya kita ni minta uzur. Assalamualaikum tuan, saya dah kerja sikit lah. Assalamualaikum, jumpa lagi insya-Allah. Bagusnya. Tuan. Itu hak pasien baguslah. Kalau pasien tak bagus tuan, duk sembang tengok kolen, sembangnya pam nampak sedah. Maaf kadang-kadang suami dengan bini lagu tu kat kadang ada no. Duk sembang tengok kolen, duk sembang tengok kolen, sembang tengok kolen tuan sekalian. Duk sembang tak tengok WhatsApp, duk sembang tak tengok WhatsApp. Pasal apa? Nak berniaga online. Bini berniaga online. Pakai WhatsApp, duk tengok WhatsApp dia, sebut sepatah tengok kolen. Tanya sepatah tengok kolen. Tengok sembang sepatah, tuan-tuan tengok kolen. Pam bagi sedah. Tuan-tuan sampai kali tengok tu tak ada nak ubah lah. Tengoklah kau tu bila-bila pun. Saya bukan sahabat lagu tu, tak bagus suami pukul di muka isteri, tak bagus. Tapi Nahabak kata ada berlaku yang lagu tu. Pasal apa? Kita bersembang dengan dia ni, dia buat tengok kod lain. Ni laki aku ni laki dia, hang tahu tak? Patutnya kalau laki cakap dengar lagu tu, tak faham nganga api lah dia kata. Ni kita cakap tengok kod lain, cakap dengan kod lain. Aku tak panas, boh dah nampak. Lepas tu lah tengok kod lain sampai bila-bila lah. Kenapa mengurut pun tak lepas habis dah, duk kerah lagu tu dia kata. No? Tergeliat pi. Tu tak betul juga laki lagu tu pun. Tuan-tuan sekalian. Baik. Yang terakhir, masalah duduk dengan terbuka lutut di hadapan orang-orang. Duduk kangkang dia panggil lah. Duduk kangkang. Ini satu adat yang tidak baik jikalau seseorang itu memakai kain cokeng sekalipun, kerana yang baik itu membawa kepada kurang adab dengan kurang malu, kerana dua lutut itu sungguh ia bukan aurat tapi ia menyempurnakan bagi menutup aurat, maka menutup aurat itu wajib, dan tiap-tiap yang menyempurnakan wajib nescaya wajib pula ia dilakukan. Maka seorang yang menurut cara hukum Islam dan beradab dengan adab itu memelihara ia akan dirinya dari perkara ini supaya dapat pahala ia dengan niat meninggalkan yang haram dan menurut sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua benda tuan, cara duduk dan pakaian yang kita pakai. Macam saya jumpa ada orang pakai kain pelikat. Bila duduk sembang ada kopi, dia angkat kain tu, takut kena lantai ke apa, dia angkat tak apa, nampak lutut duk nganga. Itu sebenarnya tak betul. Yang kedua tuan duduk kangkang. Duduk kangkang. Kita tak maaf sebutlah pengalaman kita duduk makan di kedai. Kedai ni meja makan banyak betul tak? Banyak. Ada depan kita, ada belakang kita, ada tepi kita, ada orang duduk depan kita menghadap ke kita dan menghadap belakang kita. Maaf sebutlah, ni tabiat kita lah tuan-tuan. Ini tabiat yang tuan-tuan tak nafikan. Kalau ada orang perempuan kan tuan duduk depan kita, meja lain dia jauh sikit. Pakai jenis, bukan pakai kain lah, dia pakai seluar ke apa yang sendat sikit. Duduk tuan-tuan, meja depan kita menghadap ke kita. Tuan, dia tak kapit kaki dia, duk buka lagu tu. Itu sebenarnya tidak baik juga. Kenapa? Dia akan tuan menyebabkan gangguan kepada syahwat dan sebagainya. Satu, duduk kalau boleh kapit. Yang keduanya, pakaian tutup, jangan nampak lutut kalau orang lelaki ni. Walaupun lutut tu asalnya bukan aurat dia kata, tapi bila pakai singkat, mungkin kita duduk tuan dia akan tarik seluar naik ke atas. Maka pakailah bagi labuh sikit. Jangan nampak kepala lutut dekat orang ramai atau orang yang depan kita.
Yang ketiga, duduk tuan-tuan jangan hunjuk kaki kat dia. Kurang adab. Tuan-tuan perasan kan, kalau suara kepala tak apa. Kalau bini ke lelaki ke duduk rumah, balik kerja tuan penat-penat, tiba-tiba dia letak kepala atas baribar kita rasa nak dekat dengan lelaki kita. Tidak. Tapi kalau lelaki baik tuan-tuan sekalian, bini duduk atas kursi, dia suruh kaki dia atas paha lelaki. Ni lah, bang, busuk. Itu spesial lah. Tapi dia berasa tuan, suruh kaki kat kita no. Dia pukul. Tuan, kes lagu tu. Tapi aku tak kepala tuan, cari apa-apa lah yang ada dalam kepala tu. Dia rasa seronok, mesra. Beza tak suar kepala dengan suar kaki. Dah ada berubah pada perasaan. Itu nak abang kata ada. Baik tuan, jadi yang hadir kita, kalau kita duduk dengan orang, tutup aurat kita walaupun sesama lelaki. Jangan bila nampak kepala tutup. Dan yang kedua, jangan kangkang tuan sekalian. Huduh perbuatan itu, khasnya wanita lah. Dan ketiganya, jangan hunjuk kaki ke arah kawan kita. Tuan, ini cerita yang orang biasa. Tuan pergi ke hospital, tengok orang sakit, hak tu terkedang tuan atas kaki, memang kaki duduk lagu tu dah. Dia marah kat dia, ni ada orang ni yang suruh kaki, kawan kaki tu sakit. Kita tak payah dan sampai betul-betul lagu tu, tengok tempat. Ni ustaz kata tak boleh hunjuk kaki kat orang ni. Tu kaki tu lipat kawan tu patah kaki. Tengok dia tergantung di katil hospital. Tengok samalah. Keadaan tu saya kata bahawa penting kita tahu dan adab, tahu hukum asal dan tahu juga sebab-sebab yang boleh menyebabkan hukum tu berubah. Tuan. Baik, saya rasa cukup setakat tu untuk pagi ini. Dan insya-Allah ada rezeki jumpa pula selepas ini malam Selasa ni ada tuan Iman tak? Ada. InsyaAllah malam Selasa ni kuliah fiqh kita macam biasalah. Baru kita tangguh sat sebab kita duduk bimbang dengan kluster Siva Gangga tu. Dan saya pun bagi juga peringatan sini, sekiranya sehari dua ni berlaku apa pula di baling tu. Contohlah, bukan sekat mungkin tawar je, satu baling tak boleh keluar, contoh, saya buat contoh. Harapnya tidaklah. Mungkin saya pun tak boleh keluar. Kuliah mana pun tak ada lah, cerita lebih kurang macam tu lah. Itu kita akan maklum tuan-tuan semasa ke semasa lah. Pasal apa ustaz aku tu? Berubah ikut sebab dan keadaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal musawil hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin.